قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan ruang peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengimarahkan rumah Allah ini di bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan, dengan dapat kita qiyam Ramadan, mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan ini dengan salat tarawih secara berjamaah. Merupakan satu nikmat yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada ketika ini dan pada saat ini. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ruang kesempatan untuk kita melazimi majlis ilmu yang merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh sebelum kita. Yang mudah-mudahan dengan kita duduk di dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, seterusnya mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Dan seterusnya saya mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita mempertingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya dan kita meninggalkan larangannya, dan kita mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal urusan kehidupan kita. Mudah-mudahan usaha kita mencari takwa ini akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah di masa yang diberikan kesempatan kepada saya ini, dan saya ataupun ingin saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Ramadan, yang mana alhamdulillah pada malam ni, malam yang ke-12 yang kita sudah duduk di dalam bulan Ramadan. Dapat kita beribadah dalam bulan Ramadan ini, malam yang ke-12, masuk dah 12 hari dah nak masuk Ramadan, dan kita duduk dalam bulan Ramadan ini merupakan satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah Ta'ala menerima doa-doa kita semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebelum masuk Ramadan ni kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa dan kita harap Allah Ta'ala sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita, boleh kita hidup dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita boleh melaksanakan segala ibadah-ibadah yang dituntut kepada kita untuk kita laksanakan dalam Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini 12 hari dah kita dapat beribadah di dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat wal afiat, dan Allah Ta'ala bagi kesempatan pada kita tak sibukkan kita dengan urusan dunia. Boleh kita solat tarawih, boleh kita berpuasa tanpa ada sebarang halangan. Itu merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang mana doa-doa kita ini telah Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala kabulkan, dan menjadi satu kewajipan pada diri kita adalah untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita pada ketika ini dan pada saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masih belum terlambat lagi untuk kita meletakkan Ramadan kita ini pada tracknya, ataupun on trackkan Ramadan kita ini. 12 hari ini belum terlambat lagi, yang mana berbaki lagi Ramadan yang ada dengan kita ini, agar apa? Agar Ramadan yang kita akan lalui bermula pada malam ini dan sebenarnya kita akan menghabiskan Ramadan insya-Allah, supaya kita ini tidak tergelincir daripada landasan Ramadan. Banyak orang yang mana dia bersemangat di awal Ramadan sahaja. Kita boleh tengok yang ada sekitar kita, sekeliling kita, awal Ramadan penuh. Semakin Ramadan nak meninggalkan kita, semakin banyak apa? Banyak ruang-ruang saf yang kosong di masjid-masjid dan sebagainya. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku pada diri kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
ajarkan kepada kita ini tuan-tuan dan puan-puan, semakin Ramadan ini nak meninggalkan kita, semakin kita hebat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita nak kontrakkan Ramadan kita ini, iaitu kita nak kembali kepada objektif kenapa Allah Ta'ala menghadirkan Ramadan pada diri kita. Supaya kita ingat balik lah, 12 hari dah puasa ni, duk susun apa? Duk susun juadah buka puasa ke mana? Hari ni nak buka puasa mana? Ni semakin dekat nak hari raya pula, duk susun balang kuih raya, baju raya ni. Dia lupa dah Ramadan. Ramadan bagi dia apa? Bangun sahur, puasa, buka puasa. Dah habis itu lah. Kan? Jadi kita nak kumpulkan balik, nak kontrakkan balik objektif Ramadan ini. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu wahai orang-orang yang beriman, ya, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa tadi ini kamu jadi orang yang bertakwa. Jadinya Ramadan ini tuan-tuan nak membentuk ketakwaan. Kalau kita berpuasa tapi tidak ada sifat ketakwaan dalam jiwa kita, makanya puasa kita ni, kata Nabi SAW, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'al ataf. Ya. Banyak mana yang orang yang berpuasa tidak ada pada puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab dia tidak memandang kepada kenapa Allah Ta'ala suruh dia berpuasa, mewajibkan kepada dia untuk berpuasa. Jadi kita puasa ni tuan-tuan adalah untuk tattaqun, jadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila saja kita sebut tentang bertakwa dan kita dah masuk fasa yang kedua Ramadan, yang mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, walaupun setengah ulama hadis mengatakan hadis ini dha'ful jiddan, dhaif sangat-sangat, ya, tetapi kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, walaupun dia merupakan hadis yang dhaif, ya, sangat-sangat dhaif, tapi dia boleh digunakan untuk kita buat sebagai fadhail a'mal, yang mana untuk menggalakkan diri kita ini untuk beramal. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, ya, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini awalnya itu rahmat, ya, pertengahannya itu maghfirah, yaitu keampunan, dan penghujungnya 'itqun minan nar, yaitu pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memasuki pertengahan Ramadan, yaitu di dalamnya itu adanya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan keampunan dengan muttaqin, dengan ketakwaan ini, apakah hubungannya? Keampunan Allah dan juga sifat takwa, apakah hubung kait di antara dua benda ini? Ya, jadinya bila kita berbalik kepada sifat-sifat orang yang bertakwa, orang bertakwa ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yaitu orang yang mana selalu dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbalik kepada sifat takwa ataupun apakah itu maksud takwa, kata Sayyidina Ubay, ya, takwa ini seumpama kamu melalui jalan yang penuh dengan duri. Apa maksudnya? Yaitu sifat berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa ini, kehidupan dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan keadaan dia berhati-hati. Apa sahaja yang dia buat, dia risau ada salah dan silap dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sifat orang yang bertakwa, muttaqin ini selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya hubung kait di antara ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa ini kamu menjadi orang yang bertakwa,
dan juga sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ramadan ini pertengahannya itu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang mana melalui bulan Ramadan ini yang dia mencari ketakwaan, dia kena semai dalam jiwa dia benih sifat orang yang bertakwa, iaitu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, 12 hari dah kita masuk Ramadan ini. Banyak mana kita mohon ampun dengan Allah dan bagaimana kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita telah lakukan kepada Allah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya. Ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ni atas dosa kita ni, macam mana Allah Taala nak ampunkan? Banyak mana amalan, apakah amalan yang kita buat yang menyebabkan turunnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ulama menghuraikan hadis yang saya baca tadi, iaitu permulaan Ramadan itu rahmat, pertengahannya maghfirah, pengakhirannya pembebasan daripada api neraka. Maka mereka menggabungkan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kerahmatan, iaitu apa dia? Rahmat. Allah Ta'ala nak orang yang hidup dalam bulan Ramadan ini hidup dalam keadaan dia beribadah, maka Allah Ta'ala hadirkan suasana ibadah dalam bulan Ramadan. Ataupun dalam bahasa orang muda sekarang dia panggil apa? Vibe. Ada suasana. Ya, bila masuk saja Ramadan, masjid-masjid terang benderang. Orang rajin bersedekah, pergi waktu mana masjid ada orang baca Quran. Itu rahmat yang Allah Ta'ala turunkan. Sebelum Ramadan ada orang nak pergi baca Quran lepas semua bahasa di masjid berhalaqah. Tak ada ya. Sebelum Ramadan lepas Isya ada orang nak tunggu dengar tazkirah pukul 10 ni. Tak ada yang ustaz nak balik tidur. Sekarang orang tunggu, bangun awal dan sebagainya. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi rahmah. Rahmah apa? Suasana ibadah dalam bulan Ramadan. Dengan suasana ibadah dalam bulan Ramadan ini, kata ulama, maka akan turun keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Keampunan yang kita mohon pada Allah ini bukan sekadar kita tadah tangan, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah ampunkanlah dosa ibu bapa aku, tak, tetapi dengan amalan yang kita buat. Dan kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, keampunan kita atas dosa-dosa kita dengan Allah ia terbahagi pada dua jenis dosa. Pertama, dosa yang kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang Allah Ta'ala wajibkan atas diri kita tinggal. Kalau kita nak bertaubat macam mana? Taubat itu sajakah? Contoh dia tinggal solat 5 waktu, maka datang hidayah Allah, dia sedar aku dosa tinggal solat, dia pun bertaubat pada Allah. Cukup ke bertaubat macam tu? Tak nak, kata Imam Ghazali, perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan pada kamu, bila kamu tinggalkan dan kamu nak kembali bertaubat pada Allah, kamu kena bertaubat, mohon ampun, dan kamu kena qada perkara tersebut. Tak? Tinggal solat 5 waktu, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, kena qada. Tak boleh kata taubat sudah lah, tak qada lah, kita mula buku baru. Tak boleh, hak mana dah tertinggal, kena qada. Yang kedua, dosa jenis kita melanggar larangan Allah. Contoh macam mana dosa kita melanggar larangan Allah, iaitu dengan kita ini, contoh Allah Ta'ala haramkan kita judi, haramkan kita minum arak, kita buat, kita judi, kita minum arak, contohnya minum arak, Allah Ta'ala haramkan arak, kita minum. Maka sampai hidayah Allah, kita pun sedar, Allah aku dosa minum arak. Cukupkah dengan kita bertaubat macam tu sahaja? Tak, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, apa yang perlu kamu buat? Kamu bertaubat kepada Allah dengan kamu ikut disiplin-disiplin taubat tadi, dan kamu kena memperbanyakkan sedekah air-air yang halal kepada orang.
Mudah-mudahan dengan kamu sedekah benda yang halal, minuman yang halal pada orang, di akhirat nanti perkara tersebut akan lebih berat daripada dosa yang kamu lakukan, minum arak tadi. Jadinya kita nak bertaubat pada Allah, nak mohon ampun dengan Allah masuk fasa yang kedua Ramadan ini tuan-tuan, bukan hanya sekadar kita ni tadah tangan, ya Allah ampunkan dosa aku, bukan itu sahaja. Tetapi apa? Kita kena memperbanyakkan amalan. Kita ada dosa apa? Dosa kita dengan Allah. Sebelum ni kita tinggal solat masa bulan Ramadan ni lah, kena banyak qada solat. Sebab apa? Bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang, dan Allah Ta'ala akan ampunkan insya-Allah dosa-dosa kita. Dalam bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala bukakan seluas-luasnya pintu keampunan. Maka ketika inilah kita kena ambil peluang, sebab kita tak tahu Ramadan akan datang, kita ni hidup lagi ke ataupun hidup tapi tak mampu nak beribadah. Ada orang hidup tapi tak mampu beribadah. Tahun lepas okey sihat, tahun ni tak sihat, tak boleh nak beribadah dalam Ramadan. Ya, jadi kata ulama, Allah Ta'ala lahirkan ataupun turunkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat iaitu suasana ibadah, dan dengan suasana ibadah tadi Allah Ta'ala akan angkat doa-doa ataupun permintaan, permohonan orang-orang yang berdoa untuk diampunkan dosa. Dan bila diampunkan dosa, masuk sahaja ke fasa yang ketiga, aitqun minan nar, maka dia akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itulah sifat muttaqin, orang yang bertakwa tadi. Ya, bila kita masuk fasa yang kedua Ramadan ini, yaitu fasa keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyakkanlah kita bermohon ampun dan kita memperbanyakkan ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah kita tadi ini, dia akan menjadi satu wasilah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala redha dengan kita, seterusnya bebas kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya, bila kita saja sebut saja tentang maghfirah, keampunan daripada Allah, ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ya, Sayyidatina Aisyah satu ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, aku telah bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in alimtu ay lailatul qadar ma aqulu fiha. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kalaulah aku tahu malam tersebut malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku ucapkan, apa yang perlu aku keluarkan daripada mulut aku yang aku nak doakan kalau aku tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli, katakanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pengampun, maka kau ampunkanlah, dan suka kepada pengampunan, maka kau ampunkanlah dosa-dosa. Jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bahawa bila kita masuk saja bulan Ramadan, semakin kita menghampiri dengan penghujung Ramadan, kena banyak kita berdoa minta Allah Ta'ala ampunkan. Dan doa ini merupakan doa yang khusus pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sayyidatina Aisyah tanya, kalau jumpa malam Al-Qadar apa nak kata? Maksud malam Al-Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Maka doa ini doa yang dikhususkan dalam bulan Ramadan. Bila masuk je Ramadan, kita kena baca doa ni. Ada orang 12 hari dah bulan puasa ni, dah masuk 12 hari Ramadan, tak hafal lagi doa ni. Gila kan? Dia tak apa, Ustaz, saya amin hak yang imam baca sudah lah. Kan? Amin gitu je tak jadilah. Berapa tahun dah masuk Ramadan, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anni, tak hafal lagi. Maka rugilah orang tu, sebab doa ini doa yang dikhususkan, ya, oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan. Maka kita kena banyak, ya, kita kena hafal dan kita kena banyak berdoa dengan doa ini. Dan ulama membicarakan tentang doa ini, pengkhususan doa ini dalam bulan Ramadan. Kalau kita ni tuan-tuan duduk di luar Ramadan, kita dah baca doa lepas sembahyang, Allahumma ighfirli zunubi, ya Allah
ampunkanlah dosa. Kita pun terjemah ghafara tu maksud ampun. Al-afwa pun kita terjemah ampun juga, tapi dalam bahasa Arab al-afwu dan al-ghafar dia berbeza. Beza daripada segi kaedah Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Kata ulama bahasa, ya bila kita menggunakan lafaz al-ghafar, ghafara, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Seumpamanya apa dia? Seumpamanya dalam buku suratan kita tu, kita buat dosa. Contoh buat dosa apa? Dosa mengata dekat orang, contoh. Kita pun minta ampun, Allah Ta'ala potong. Ulama bandingkan macam tu, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala saja yang mengetahui, ya. Potong, maksudnya dosa kita tu masih tercatat, semuanya sudah diampunkan. Tapi dalam menggunakan lafaz al-afwa, kata para ulama, Allah Ta'ala masaha apa? Padamkan. Dalam surat Al-Amal kita tu seolah-olah kita tak pernah melakukan dosa tersebut. Itulah keberkatan bulan Ramadan. Ya, jadinya bila kita masuk bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, banyakkan kita berdoa dengan doa khusus ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan sekiranya kita mati selepas Ramadan ini, insya-Allah, ya, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita di sisinya, insya-Allah. Dan satu lagi yang terakhir, tuan-tuan, satu lagi hadis yang diriwayatkan, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini baik berkaitan dengan doa Nabi ataupun aminnya Nabi. Nabi mengaminkan, ya, doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Ya. Pada satu ketika, kata sahabat, kami nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, mimbar Nabi ini dia ada 3 anak tangga. Dan bila sahaja zaman Sayyidina Abu Bakar, ditambah lagi 1 sampailah kepada Sayyidina Uthman. Sebab apa? Orang Islam semakin ramai, dan khatib kena duduk tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya. Jadinya Nabi SAW ni, mimbar Nabi pada asalnya ada 3 anak tangga. Pada satu ketika, kata sahabat, kami nampak Nabi SAW naik mimbar. Nabi pijak pada anak tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Anak tangga kedua, Nabi sebut amin. Anak tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kau aminkan doa siapa-siapa yang baca doa? Kata Nabi SAW, aku didatangi oleh Jibril. Pada anak tangga yang pertama, Jibril mendoakan, rugilah orang yang disebutkan nama wahai baginda Nabi SAW, dan mereka tidak berselawat kepadamu. Ya. Jibril doa, ya Allah, rugi orang yang dengar nama Nabi, maka dia tak selawat pada Nabi. Nabi kata apa? Amin. Maka rugilah orang itu. Nah, yang kedua, bila pijak anak tangga kedua, kata Nabi SAW, Jibril berdoa, rugilah orang yang mana dia hidup dengan kedua ibu bapaknya, tetapi dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Seorang anak, dia boleh hidup dengan mak ayah dia. Dia dewasa, dia boleh uruskan diri dia dan keluarga, mak ayah dia pun ada, tetapi dia mengabaikan mak ayah dia, maka anak itu anak yang rugi. Maka kata Nabi SAW, amin, maka akan jadi rugilah anak tersebut bila dia mengabaikan kedua ibu bapa. Dan di anak tangga ketiga, kata Nabi SAW, kata Jibril, rugilah orang yang mana dia dapat hidup dalam Ramadan sampai habis Ramadan, keluar dia daripada Ramadan, satu dosanya pun tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, amin. Maka inilah yang kita risaukan, yang kita khawatirkan, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita hidup dalam bulan Ramadan, kita hanya berpuasa saja, tunggu buka puasa, bilang hari bila nak raya, bila nak habis puasa. Ini yang Nabi sebut, kami sa'im tadi ni, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada padanya malaikat lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Dia masuk Ramadan, dia tidak memperbanyakkan amal ibadahnya untuk dia memohon keampunan daripada Allah. Seterusnya dia keluar bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan. Makanya perkara ini tetap akan dipersoalkan di hadapan Allah. Sebab apa? Kesempatan masa kita depan Allah ni, tuan-tuan, nanti di akhirat nanti, masa Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, ni aku bagi kamu hidup dalam Ramadan ni,
Umur kamu panjang, kamu jumpa Ramadan lebih daripada orang lain. Orang lain jumpa sikit, kamu sampai puluh tahun jumpa Ramadan. Banyak mana kamu manfaatkan Ramadan yang dibagi kepada kita, pasti akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita risaukan. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita kongsikan pada malam ini tuan-tuan sama-sama dapat kita on trackkan semula Ramadan kita, iaitu la'allakum tattaqun, nak menjadi orang yang bertakwa. Salah satu daripada sifatnya di pertengahan Ramadan ini banyakkan ya beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang kita dah lepas, hari-hari Ramadan kita yang lepas ini, Allah Taala angkat segala ibadah kita, dan Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk menempuh Ramadan yang berbaki ini, dan seterusnya mengangkat semua amalan-amalan kita dan pertemukan kita semula dengan Ramadan yang akan datang. Jadi yang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini sedikit sebanyak akan memberi manfaat kepada kita.